الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Semoga Tuan Imam dan Tuan Bilal, Ustaz Masjid Khidmat, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selagi kita diberi izin oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kediaman kita pada hari ini, kita nak membaca khusus dalam ilmu dengan para manusia Allah sana. Kita adalah hidup kan, disuruh saya untuk membaca surah Al-Fil. Ini kita nak baca kita ada ilmu tentang surah yang kita nak baca. Jadi mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam ini sebenarnya sama-sama untuk menjadi silah senjata. Kerana Nabi bersabda, doa silah mukmin. Doa ini adalah senjata bagi orang mukmin. Jadi surah Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Jadi surah Al-Fil ini surah bergajah. Makiyatun. Ayat ini diturunkan hari ini Makiyatun. Ini diturunkan waktu di Mekah. Dan dikatakan turun ayatnya sebelum lahirnya Nabi SAW. Pada tahun gajah, ini bagi gajah ketika 55 bulan hari ataupun 55 hari turunkan surah Al-Fil. Jadi dia tak faham ayatnya, ada 5 ayat. Dan ayat yang ulama mengatakan ini kita baca sewaktu kita sembahyang sunat, sebelum subuh bukan sembahyang sunat. Dan disebutkan dalam hadis raka'at min al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha. 2 rakaat waktu sembahyang subuh sunat. Dia tak ada qauliyah ba'diyah, tapi hadis sebelum dia waktu dia tak panggil qauliyah dengan sunat fajar. Raka'at min al-fajr, 2 rakaat daripada sunat fajar itu khairun min ad-dunya wa ma fiha, lebih baik daripada segala isi langit dan bumi. Jadi kita baca, disarankan kita membaca surah ini. Dan di hadis yang lain Nabi bersabda, man qara'a alam wa alam, sesiapa yang membaca alam, apakah alamnya yang pertama alam nashrah, maka pertama maka kemudian dibaca alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Surah kita bincangkan dan musafarah. Dua surah ini bawa min al-alam. InsyaAllah dia dilepaskan dari penyakit-penyakit. Kalau orang nak sakiti kepada dia pun insyaAllah. Orang nak khianat dia, orang nak zalim dia, insyaAllah. Tapi yang masalah tuan-tuan yang kita tak harus hajat kan kita doa guru-guru Islam doa bukan tak harus saja, tapi akan tangguhkan doa itu. Kerana kezaliman yang ada pada kita, jadi kezaliman yang ada pada kita telah menyebabkan madad tolong Allah tu ditambahkan. Jadi sebab itu kita kena kembali kepada Allah, yang kita mempelajari ilmu Allah, bukan hanya sekadar sembahyang saja. Kita hanya sembahyang kalau kita sembahyang sunat, apabila dalam kita bagi tak dengar kuliah. Kalau kita dengar kuliah kan pada ini maksudnya lepas maghrib ini selesai. Kita tak sabar dengan kita duduk di rumah Allah, kita duduk punya iktikaf
dengan kita tengok ilmu. Cara berkat itu dapat hormat, tetapi keberkatan itu ada pada rumah Allah SWT. Kerana rumah Allah ini tempat turunnya rahmat, tempat turunnya para malaikat. Jadi malaikat adalah yang membukakan hukum kepada kita. Sebagaimana malaikat Jibril itu memberi wahyu kepada Rasulullah, itu juga kepada orang yang suci yang masih ada di hari kiamat, maka malaikat Jibril akan bersama-sama. Sebab itu kita kena ada setiap berwudu. Bila masa kita nak ada wudu, di dalam masjid kan, dalam masjid kita nak iktikaf. Ya, alhamdulillah tuan-tuan semua, bila oleh Allah SWT. Jadi saya ni hanya menyampaikan saja. Jadi surah Fil ini kita baca waktu kedua kan. Siapa yang baca dua surah ini, insya-Allah dalam pilihan ini. Jadi kita nak tahu juga kan, kita baca surah Fil, kalau boleh kita tahu cara menghalusi. Kata orang dulu saya, kalau kita belajar ni dia jadi tepuk kaki halus kan. Tepuk ni mana kalau kita ayat ni kita makin halus, makin halus. Itulah kita belajar ilmu agama. Kita kena cari ilmu tu dia sampai kita menghalusi. Jadi 5 ayat ini cuma tak 5 ayat. Ayat yang pertama Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebab tu Bismillah itu masuk dalam ayat Quran, dan dia termasuk dalam salah satu daripada ayat Fatihah. Itulah pada mazhab kita Imam Syafi'i, tak baca Bismillah ini hukumnya wajib atau tak sah Fatihah kita. Manakala tak sah Fatihah kita, tak sah ibadat dalam sembahyang kita. Adapun selain pada mazhab kita Imam Syafi'i, sunat baca. Betul orang yang lain pada mazhab Syafi'i pun sunat baca. Sebab tu mereka baca dekat Mekah, dia baca sir. Ada tuan-tuan guru kami di sana, saya sempat belajar di Mekah kan. Jadi tuan-tuan guru di sana mengatakan imam-imam ni masih haram. Seperti apa? Imam Al-Bukhari, dia mengambil tesis dalam mazhab Syafi'i. Jadi mereka ni ada dalam 4 mazhab. Kita baca dengan sir, kalau mereka tak baca Bismillah, kita baca. Dan bahkan dia disebutkan dalam mazhab kita Imam Syafi'i, setiap rakaat sudah kita baca Alhamdulillah minasyaitanir rajim. Sudah. Kalau kita baca dengan sir, baca dengan perlahan. Alhamdulillah perlahan mazhab kita. Dan kita yang dengan bersuara itu ada Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ada 9 huruf. So, siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim kata Allah yang tahu saya juga, Allah yang tahu dua jamak dua sin kalau kita. So, siapa yang membaca Bismillah dengan yakin, maka insya-Allah malaikat zabannya tak akan ganggu dalam buku. Malaikat zabannya yang 19. Satu Bismillah itu tahu balik ke rumah di buku. Jadi 19 huruf. Sebanyak bilangan zabannya. Yang tadi bukan lagi yang menyisir itu zabannya. Jadi zabannya mereka dia dengar orang baca Bismillahirrahmanirrahim, maka dia boleh nak. Ini keberkatan Bismillahirrahmanirrahim. Apa makna Bismillahirrahmanirrahim? Dengan Allah, mana dengan kepada Allah. Allah itu satu zat yang wajib ada khaliqul alam. Al-mustahiqul ibadah yang berhak disembah. Al-mustaghni an kulli ma siwahu, dan kaya yang tiada lain wafti qawlu min al-jum'ah, dan berhajat yang tiada lain. Yang lain disebut berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca kita faham, insya-Allah menjadi takkid. Jadi Allah Taala ni zat yang tidak serupa dengan makhluk. Mana sifat Allah Ar-Rahman ini? Sifat bagi Allah itu yang amat pemurah. Pemurahnya ulama mengatakan di dalam dunia ini, pemurahnya Allah SWT. Sebab kita boleh mencontohi akhlak Allah. Kan? Pemurahnya Allah, kita pun boleh pemurah kepada semua makhluk. Kita boleh dengar kepada lain makhluk kerana pemurahnya Allah. Allah pemurah sehingga kan waktu mereka derhaka kepada Allah, mereka tak sembahyang, tinggalkan cuai ibadat. Dalam bentuk ilmu khusus, untuk ilmu tak tinggi, untuk ilmu contoh, tapi tetap Allah bagi pernafasan bagi dia, makanan, minuman dan sebagainya, perluan daripada Allah. Ingat tuan-tuan, Ar-Rahim, sifat kasih sayang Allah
tidak dapat kepada makhluk-makhluk yang di muka bumi dia dapat. Tetapi kasih sayang Allah ni kepada hamba-hamba yang mukmin. Itu kasih sayang Allah. Sebab tu dia tadi katakan apa? Rahmat Allah ni ada 99 nama kita. Dekat syurga besok ada 99. Dekat dunia ni satu kita. Rahmat Allah. Itulah kita tengok binatang boleh kasih sayang sama. Singa sayang ke anak dia, jaga anak dia. Kerbau kasih sayang kepada anak dia. So kita boleh kasih sayang kerana kerana kasih sayang dicapai oleh Allah. Sebab itulah kasih sayang Allah ni kepada orang yang mukmin di akhirat esok. Ini kita selalulah saya syarat banyak tentang bismillah. Sebab apa bismillah ni? Pun basmalah kalau nak isyarahkan kata saya nak ada 40 ekor unta pun tak cukup syarat tentang bismillah. Kemudian ayat ini disebutkan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tiadakah kau lihat ya Muhammad betapa dibuat oleh Tuhan kau dengan segala orang yang mempunyai gajah. Jadi di zaman dulu ada pasukan gajah sebanyak 60,000 yang ditempah oleh Raja Abraham. Raja Abraham ni orang Yaman. Dulu yang Yaman ada satu negeri nama yang diperintah oleh Raja Abraham. Jadi dia bikin satu, dia membina satu gereja kanisa, kalau kakak dulu bahasa kanisa, rumah ibadat dari orang Nasrani masjid. Jadi tujuan dia bina gereja ini supaya orang-orang yang akan pergi ke tempat dia, sebagaimana masjid yang dibina di muka bumi yang pertama di Mekah, kan? Jadi dia ada hasad lagi. Ini perangai orang yang tak beriman, dia ada hasad lagi. Itu dia suruh orang-orang pergi tujuan dia untuk orang-orang ni tak beribadat di tempat ini. Jadi diketahui orang-orang kafir musyrikin. Jadi orang kafir musyrikin itu memang dia tahu bahawa dia di Mekah ni. Jadi dia marah. Lalu dia pun setiap-setiap dia pergi malam-malam hari, dia pergi dia ke Abraham, dia balik hadis. Jadi ini tak boleh dia asal kan. Kita orang Islam ni kalau kita sekali pun termarah, jangan kita merosakkan tempat ibadah Allah. Orang Islam tak akan tarik kita, kita tak marah dia. Bukan kita dibinasakan dia. Bahawa maksudnya tidak perlu kita lemparkan dengan benda-benda yang najis dan sebagainya. Dia pun dia minta pertolongan daripada seorang raja di negeri Habsyah. Sekarang Ethiopia, Somalia saja. Orang itu hitam. Katakan saya nak bilang orang daripada Habsyah. Minta bantu dia. Jadi Afrika ni kan banyak binatang-binatang. Jadi dia minta pertolongan daripada Raja Syria lah. 60,000 ekor gajah supaya bantu dia. Ini kisah dia. Kemudian dibinasakan akan mereka itu di atas orang dengan batu neraka yang disurat kami ketika dibawa oleh gajah itu masuk di pintu Kaabah. Ini kisah dia. Ini kisah dia, kisah Ashabul Afif adalah Ashabah Raja Habsyah, nenek Raja An-Najasyi yang beriman dengan Nabi SAW. Tapi hari ini Raja Najasyi dia keturunan dia akhirnya beriman dengan agama Nabi SAW, agama Islam. Jadi kisahnya dia diperintah kepada Raja Najasyi. Jadi Raja satu Raja Ashabah, Raja Habsyah, nenek kepada Raja An-Najasyi yang beriman dengan Nabi SAW. Jadi Najasyi gelaran dia. Akhirnya dia beriman dengan Nabi. Itu disuruh oleh Amir dia, gubernur dia, nama Abraham pergi kepada pemerintahan Yaman. Dia bersedia di pemerintah Yaman. Maka perintah dia dan dipihak oleh manusia tahun-tahun musim haji bersiap-siap masih pergi ke Mekah. Maka datang hasad. Dia bina di satu gereja dengan batu putih, hitam, merah, kuning dan ditata keakannya dengan emas, perak dan permata yang diambil daripada Mahdi dan Balkis. Jadi begen-begen yang putih Balkis ni, malaikat itu diambil, ditaruh di gereja dia.
Kerana tujuan dia nak megah-megah. Dia tujuan dia supaya orang pergi ke tempat dia, sehingga kan bila-bila pun orang pergi ke tempat dia. Jadi apabila pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, lalu Allah Taala memerintahkan kepada burung ababil. Ini nak kaitkan dengan masa sekarang. Ini kita lama saya baca ini tak telah di musim-musim ini masa. Jadi yang saya nak cerita dia, bagaimana ketika dikirimkan 60,000 ekor gajah bersama dengan tentera Abraham dari bumi. Jadi setiap burung-burung ini ada 3 biji batu. Setiap batu-batu itu ada nama-nama tentera Abraham. Jadi Abraham dia dengan gajah sampai di tempat nama Wadi Muhassir. Tuan-tuan pergi di Mina, terus ke Wadi Mekah, Mina, masuk Muzdalifah kan, di Arafah, dia ada tempat nama Wadi Muhassir. Sebab tu ulama kata tak sunat kita dan nama di Wadi Muhassir sebab tempat kembali. Jadi sampai di sini dia duduk, dia berkhidmat di situ. Tempat kita bersama Mu'aisyih kan, Mu'aisyih sebelah sana, tempat yang kita orang-orang tabung haji kita tu. Dia jemaah haji akan bermalam di situ kan. Daripada kita kita tahun awal kan. Maka kita sama ada kita buat nampak awal atau nampak sana kan. Jadi kita duduk di situ beberapa hari, 3 hari. Jadi tempat itu lah, di sebelah itu lah dipanggil Wadi Muhassir. Jadi Abraham ni pun mesyuarat dengan jemaah-jemaah ni, tentera-tentera dulu ini. Lalu dia kata apa? Jadi dia hantar satu orang daripada tentera dia supaya merampas harta orang di Mekah. Maka dia rampas unta sebanyak berapa ekor yang kegunaan Datuk Nabi Sayyidina Abu Talib. Ya Allah. Jadi dibawa unta tadi dekat kemah. Maka Sayyidina Abu Talib ini tahu. Jadi pun pergi jumpa Abraham tadi. Manakala Abraham tengok Datuk Nabi, tengok orang bercahaya sebab tu, dikatakan Nabi tak lahir begitu. Maka cahaya Nabi itu ada pada Sayyidina Abu Talib sebelum turun kepada Sayyidina Allah. Cahaya dia turun, cahaya kenabian itu ada pada keturunan Nabi. Sebab tu keturunan Nabi ni, kalau tidak dia wali, dia Nabi daripada Nabi Adam, Nabi Syis, sama ada dia Nabi ataupun dia wali Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian jadi Abu Talib manakala dilihat oleh gajah, Abu Talib itu gajah itu nak sujud. Dia sujud kepada Abu Talib. Maka dilihat oleh Raja Abraham. Maka Raja Abraham tadi terkejut. Maka dia pun bersalaman dengan Abu Talib. Jadi dia pun cerita, wahai Abu Talib, dia kenal diri semua. Aku ni yang cakap nak mengumpulkan apa? Apa kamu ni binatang? Ditanya dia tempat orang dulu. Baik tuan-tuan, orang dulu pun walaupun nak buat jenayah, kita buat jenayah kan, tapi akhlak dia tu dijaga. Kerana di pepatah dia mengatakan aba'ukum khairun min abna'ikum. Orang-orang dulu tu, generasi di atas tu, walaupun dia jauh ke belakang dari segi teknologi dan sebagainya, tapi akhlak dia lebih baik daripada kita. Jadi beradab dia, kita aku nak berhubungan dengan apa kamu nak kita permintaan kamu. Jadi kata Abu Talib, sekarang kamu pulangkan unta aku tidak ada tidak ada besi dekat kamu tak menemukan, tapi aku meminta hanya kamu kembalikan 200 ekor unta. Jadi zaman dulu kalau ada 200 ekor unta ni macam ada 200 kenderaan, macam-macam kenderaan jadi orang kaya lah. Sebab tu keluarga Nabi ni kaya sebenarnya. Sebab mungkin kisah ni dia ada simpan harta, dia dapat harta tanaman orang dulu. Orang dulu simpan harta dekat Telaga Zamzam. Maka harta tu dimimpi oleh Abu Talib. Maka dia kali-kali dia dapat. Itu yang asal usul dan cerita
yang dikatakan Nabi ini selamat daripada dua korban keturunan Nabi. Satu Nabi Allah Ismail kan, Nabi Ismail itu keturunan dari Nabi kita. Dan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, keturunan Bani Israel. Jadi dia Bani Israel Yahudi itu daripada Nabi Ishak. Tapi kerana dia lampau bersama dia kezaliman dia, maka tukar nama dia dari Bani Israel jadi orang Yahudi. Kemudian jadi katanya yang Islam itu ya, cuma kami mau minta kamu saja. Kenapa kami tak bela Kaabah kalau kami nak menggunakan Kaabah? Katanya saya nak balik bahawa Kaabah itu ada yang punya. Aku tak perlu risau. Ada yang punya. Jadi ketika dia tak apalah kalau begitu, dipulanglah balik untuk yang balik. Jadi yang bukan bawa untuk dia. Dia tahu satu tempat, kemudian dia duduk di atas bukit. Dia tak balik terus ke Mekah dan dia mengajak kepada Allah. Dia tak pernah balik kepada Allah. Ketika sebab itu, keturunan Nabi itu beriman kepada Allah. Kerana ada fitrah. Semula jadi keimanan, semula jadi masuk akal ada anugerah dapat iman tu. Dan sebab itu ketika Nabi tak ada di bawah ahli kafrah. So, tak boleh kita kata keturunan Nabi bapa ibu Nabi ni kafir. Salah tuan kalau kita kata ibu bapa Nabi kafir. Cuba orang kata kepada kita ibu bapa kita kafir. Kita marah. Lalu katanya Abu Talib ketika menajak kepada Allah, ya Allah, aku tidak daya upaya proses rumah di rumah engkau, aku serahkan kepada engkau. Maka ketika itu Raja Najasyi yang merancang ketika matahari nak naik dan cerah, ketika berbincang semalam, jadi dia pun nak berjalan dengan gajah dengan hawa nafsu dengan sifat marah dia. Dia nak berbuat apa? Tiba-tiba gajah itu tak bergerak. Gajah itu tak bergerak. Manakala gajah nak pergi ke Mekah, dia duduk dulu. Manakala dia pukul dia ke arah Yaman, cepat-cepat dia nak lari. Dan ini gajah. Jadi dia tetap juga Raja Najasyi punya rancangan diteruskan perjalanan terus. Lalu ketika datang pertolongan daripada Allah, maka Abu Bakar nampak datang dua rombongan burung ababil. Burung ni macam burung kecapi. Dia warna merah burung. Jadi dia ada 3 biji batu sisir. Maka dia patuk dia tu ada sedikit batu. Tangan di kanan dia ada 2 biji. Ada 2 biji batu. Jadi sebanyak 20 itu. Jadi dia dapat musnahkan 60,000 putera gajah. 60,000 dapat 3 kali 20,000. Kan? 60,000. Ini pertolongan daripada Allah SWT. Manakala dia balik batu tadi, dia tembus kopiah terbakar dia. Raja Najasyi terus pakai kopiah. Kopi perang tadi. Tembus di kepala dia sampai masuk di perut, keluar di tubuh dia sampai masuk ke tanah. Ini pertolongan daripada Allah SWT. Sebab tu kalau orang-orang yang tahu cerita dia dengan orang-orang yang ada di kitab ni, semenjak itu mereka takut untuk nak usik Kaabah tu. Sampai sekarang mana dia berani untuk Kaabah ni? Bahkan di Kaabah tak boleh kita perkenankan orang-orang kafir masuk dalam Kaabah. Tanah haram untuk Kaabah tu. Tanah haram tak boleh kita mempersilakan orang-orang yang bukan Islam masuk ke tanah haram. Sama ada tanah haram Mekah, tanah haram Madinah, tanah haram Masjid Aqsa. Dia mula-mula buat ibadat yang tuan bila ialah Kaabah kan. Kedua, Baitul Maqdis. Ketiga, bahawa Masjid Nabi kita. Jadi 3 masjid ni dia panggil tanah haram. Sebab tu Baitul Maqdis ni ialah tanah orang Islam. Siapa yang mewakafkan tanah tu ialah isteri Nabi Allah Daud alaihissalam. Nabi Daud isteri dia nama Siti Nasuha. Itu asal cerita dia.
Jadi sebab itu tanah wakaf orang Islam. Abadah itu bukan tanah wakaf ni. Abadah selama. Jadi pada 7 lapis langit sampai bawah. Hukum dia dalam kitab fiqh. Daripada 7 lapis langit sampai ke bawah hukumnya ialah masjid. Nah, sebab itu kita galaukan kalau masjid itu bertingkat. Kalau perempuan yang haid tak boleh duduk atas. Kecuali di Serambi. Kan Serambi kita tak niatkan masjid. Serambi kiri kanan ataupun di belakang sana kan kita tak niat masjid. Dia boleh duduk situ. Tapi kalau namanya masjid haram. Kalau sekiranya tak terpelihara lah. Itu. Jadi itu tanah orang Islam kan Baitul Maqdis tu. Jadi ketika kemudian saya bersama balik dari situ, mana ada raja-raja sini terkejut tengok tentera dah habis, mati semua. Kan? Jadi ada satu orang tentera lari dari tujuan nak pergi ke negeri Najasyi. Tak beritahu ahli pot Najasyi. Tentera bergajah habis dengan gajah-gajah tu habis. Jadi mana kalau tak pergi lari kan, saya burung dah dari neraka dia. Kejap-kejap balik dia sampai dia mati. Allah, semua pun ini. Kemudian tinggallah Raja Najasyi. Raja Najasyi tak bercerita kan. Habis berlindih di tanah dia. Satu negeri dia lagi nak balik ke kampung halaman dia. Satu anggota dia jatuh satu tangan dia. Dia punya apa? Kaki dia pula roboh. Sampai dia sampai ke negara dia. Burung dia tadi balik sampai depan-depan raya-raya ini. InsyaAllah. Ini balasan bagi orang yang nak menggugat Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu kebantuan Allah ni dapat kepada orang-orang yang hadir hatinya. Sebab itulah di dalam perang Badar ketika turun firman Allah Subhanahu Wa Taala, laqad nasarakumullah bi badrin wa antum adillah. Sesungguhnya kami menolong orang-orang di perang Badar hanya 13 orang bersama tentera-tentera kufar sebanyak 1,000 orang, tapi Nabi Islam dia bilang, adakah mereka senjata kami tak pernah. Apakah mereka pakai? Apakah sifat yang mereka pakai? Wa antum adillah. Mereka dalam kehinaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka bersembunyi kepada Allah. Mereka tadarah berhajat kepada Allah. Ini tasawuf. Ketika dia akhir ini dah tak ada lagi ilmu tasawuf dah. Sebab itu dia akhir nanti dekat-dekat kiamat kita sekarang dah ada dia dah hampir-hampir kiamat ni. Kan kita nak takut kan. Tapi nanti kata dalam Sahih Bukhari bahawasanya ilmu akan diangkat. Ilmu tentang hati kita dengan Allah, nak betulkah hati kita kepada Allah ni, orang yang tak bilang. Kan? Orang yang belajar sekadar dia kata jadi bukan sini lah kan. Sekadar kita kata nak lepaskan tuan ataupun nak lepaskan kita punya masalah-masalah macam tanangan. Itu Tuhan akan bagi. Seperti kita taruh air dan kita buat air dan kita taruh air kita tu gula. Tak berhajat kepada kita kata manislah ini. Kalau cukup rasa kita taruh camca KO kita contohnya taruh gula, dia akan manis. Dan itu dia ibadat kita. Kita tak perlu nak fikir tentang hal-hal yang lain kedunyaan akhirat. Tuhan dah jamin kita. Hanya yang penting kita perlu betulkan ibadat kita. Ya, betulkan macam teman-teman mempelajari syarat-syarat dia dan hukum-hukumnya supaya betul. Ini satu kisah bagaimana bumi Imam Ghazali. Bumi Imam Ghazali namanya As-Salami, orang sungai kuat di Iraq. Ini kisah yang kita bin Hajar ini. Dia kerja dia orang dulu, cerita orang dulu ni. Mereka kerja mereka susah. Mereka kerja jet air kat guru di Patani sana. Di Mekah mereka orang Patani, orang Indonesia, mereka ni kerja jet kain. Tenun kain, susah ini betul itu kan. Jadi dia jahit kain itu sungguh-sungguh, betul-betul. Kemudian dia nak jual kain. Apa seorang pelanggan nak beli kain itu? Maka apa kata pelanggan itu? Kata kain kamu ni ada air, ada rosak. Mungkin dia punya tu jahitan kan.
Maka menangis Syekh suami radhiyallahu anhu. Kenapa dia menangis? Kerana dia kata aku taubat betul-betul tapi masih ada air. Dia kata bagaimana nak besok aku di hari akhirat besok? Bagaimana akan besok di hari akhirat? Di depan Allah Subhanahu Wa Taala, bila Tuhan tunjukkan amalan itu tiba-tiba ada air. Kita tak kisah saya akan semayang. Saya berapa kita saya semayang juga. Tapi air kita apa ke? Ada rosak yang pada kita ke hati kita tu ada penyakit ke kita tak kisah. Ini kenapa tuan-tuan kerana tidak ada guru yang musyrik, tidak ada guru yang menunjukkan jalan yang sebenar. Betul kan? Kerana guru ini menunjukkan jalan sebenar itu seperti mana Sayyidina Jibril AS menunjuk kepada Nabi ini jalan kamu ini jalan kamu ini jalan kamu. Ini aku ketika Malaysia ini. Jadi orang hari ini tidak ada guru yang memimpin ini, baik zahirnya dan baik batinnya. Jadi kita wajib kena ada guru. Malam lahu syaitan wa syaitan syaitan. Sesiapa tiada ada guru, maka syaitanlah mengambil tempat guru dia. Bagaimana syaitan mengambil tempat guru dia? Yang tegur saya, syaitan itu memberi kabar kepada dia, bahawasanya kamu tak bagus sekarang, kamu tak nak sembahyang, kamu tak ingat kepada Allah, jauh belum majlis sekarang, kita sembahyang sebagainya. Tapi banyak kekurangan sebab itu yang saya dengar banyakkan kepada ilmu hati, ilmu tasawuf. Kita takut tuan-tuan, kita takut besok kan di hari akhirat Allah Ta'ala berfirman kepada kita semua. Kita minta kepada Allah segala balasan kita. Sebagaimana disebut dalam surah dalam ayat Quran, wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnaha haba'an mansura. Kami datangkan segala amal yang kita lakukan dalam dunia ini, maka amal itu menjadi debu yang terbakar. Kita takut. Tapi itulah adanya Nabi kita, Nabi Muhammad. Kita untung kerana apa? Kita untuk dalam umat Nabi Muhammad SAW. Umar kana Allah yu'adhibu wa anta fihi. Kami tidak mengazabkan umat yang Muhammad selama mana di hati mereka ada ingat kepada Allah. Maksud nak mencontohi Nabi SAW. Ya, memang kita kata nak ikut Nabi, tapi ini pada kesan susah bagi itulah Nabi SAW mulianya Nabi ini tuan. Ketika di hari akhirat Nabi yang istimewa satu doa. Doa ini sudah dibunuh oleh Nabi-Nabi yang lain. Nabi-Nabi lain menggunakan doa ini bagi doa macam bonus kan. Cukup tahun kita dapat bonus kan, kita boleh belanja dengan bonus kita. Setiap Nabi dia bekerja dengan Allah, dia berkhidmat dengan Allah, maka Tuhan bagi dia satu bonus anugerah. Apakah yang anugerah dia? Satu doa yang bakalan terima mustahil. Kena kita gunakan doa di dunia ini. Jadi kata akan simpan doa ini yaumul qiyamah, di waktu pada masyarakat. Itu kita kena tanamkan sifat kasih dia Nabi kita SAW. Saya habis ayat tadi. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum asfahum ma'kul. Itulah akibatnya orang yang cuba untuk memusnahkan syiar-syiar agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulan tuan-tuan, mari kita sama-sama betulkan keimanan kita, hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan kita betulkan, kita bulatkan hati kita, iman kita kepada Allah, maka akan datang bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bantuan Allah itu dekat kepada orang yang Inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Bantuan Allah hampir kepada orang yang bersifat ihsan. Kemudian ihsan itu ialah baik cinta rasa kita kepada Allah, baik cinta rasa kita sesama kita. Selagi kita tidak ada baik cinta rasa kita kepada Allah, kita tak tanamkan kasih kita kepada Allah, dan kita tak tanamkan kasih kita sesama hamba-hamba Allah, kiralah kan hamba Allah itu yang mereka orang sekalipun orang-orang yang hamba kepada Allah sekalipun, selagi itulah nanti kita ni tak dapat bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita taufik dan hidayah
umrah, ada salah-salah kata saya untuk Allah SWT mengampunkan dosa-dosa kita, keluarga kita dan kawan kita, dan kemudian Tuhan menjaga negara kita supaya negara kita aman makmur dari dunia sampai ke akhirat, insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina wa maulana saya emosi dari kalau kita tak hafal tak hafal doa Qur'an Nazil lagi panjang, kita boleh baca doa yang pendek dengan hati yang rendah kepada Allah. Allahumma alaika al-yahud, ya Allah berkati mudarat kepada orang-orang Yahud, orang-orang yang mereka ni yang sifat kemarahan dengan bangsa dia, kemarahan dengan kezaliman dia. Kita hantarkan doa, insya-Allah tuan-tuan lagi di musim malam hantarkan doa Allahumma alaika al-yahud dan sujud dia minta supaya Tuhan melihat doa. Kita berdoa Allahumma alaika al-yahud semua nasi Subhanallah wa bihamdihi, Alhamdulillah.